Alhamdulillah. InsyaAllah sama-sama kita menyambung majelis ilmu kita. Moga-moga diberi kefahaman oleh Ta'ala akan kita dan insyaAllah marilah sama-sama kita mengamalkannya. Jadi insyaAllah kita sambung kitab kita, yakni kitab penawar bagi hati, yakni ubat bagi hati kita. Jadi kita masih dalam bab yang kedua tau. Pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata. Panjang ni. Jadi insyaAllah sikit lagi belakang. Kita sambung sabda Nabi SAW. Ya tak? Habis kita bincang itu 4 kebinasaan bagi orang yang memuji tak? Okey. Jadi insyaAllah kita sambung kat mana? Sabda Nabi SAW. Situ insyaAllah. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Sabda Nabi SAW. Inna allaha yaghdabu iza mudihal fasiq. Artinya, bahawasanya Allah Ta'ala sesungguhnya marah ia apabila dipuji akan orang-orang yang fasik. Maka lisan kita ni, kalau kita puji orang fasik, yakni orang fasik ni orang yang melakukan dosa-dosa besar. Dia panggil fasik lah. Maka Allah larang. Allah tak suka. Orang yang memuji kepada orang yang fasik. Tu kita nak puji orang, kita tengok dulu. Jadi kita boleh beza orang ni orang fasik. Orang ni orang beriman. Orang ni orang soleh. Tak? Kita nak puji ni sebagaimana kita bincang dah baru ni, panjang dah bincang. Nak puji sesuatu ke? Puji orang ni biar kita tahu kita nak puji tu. Baru panggil tak dusta dengan diri kita sendiri. Kalau kata comel, comel lah. Ni uduh kata comel kau. Kali bini kita uduh dia kata comel. Haji Mi. Betul tak? Okey, agora. Jadi Allah marah orang yang memuji kepada orang yang fasik. Orang fasik ni orang yang melakukan dosa besar. Orang fasik lah. Jadi kita jagalah lidah kita tu. Jangan banyak sangat guna lidah. Loba sangat. Sehingga orang fasik pun kita puji. Nak puji pun orang melakukan dosa besar. Betul? Orang derhaka kepada Allah nak puji pun dia. Macam kita hari ni, kerana kepentingan puji juga. Padahal kita tahu dah dia tu bapak nipu. Faham lagi? Puji macam. Sebab ada udang di sebalik mi goreng. Betul? Kepentingan. Jangan. Okey. Maka, dan berkata Al-Hasan rahimahullahu ta'ala. Ini kita baca dalil-dalil ni. Kita bincang panjang dah ni tak? Dan berkata Al-Hasan rahimahullah ta'ala, barang siapa mendoa ia bagi orang fasik. Mendoa bagi orang fasik dengan berkekalan hidup. Maksud kita doa dia supaya panjang umur. Maka sesungguhnya telah kasih ia bahawa dikerjakan maksiat Allah Ta'ala. Orang yang melakukan maksiat kepada Allah, kita doa pula ke dia suruh panjang umur. Jangan doa panjang umur. Doa supaya Allah Ta'ala buka hati dia tu. Tu tak apa. Doa supaya Allah Ta'ala buka hati dia kembali kepada Allah. Tak apa. Jangan doa supaya panjang umur. Kalau panjang umur, dia kau banyak orang jahat lagi. Betul tak ni? Dia gitu. Panjang umurnya. Happy birthday. Betul? Padahal kita tahu dah dia. Laku dosa besar, semayang, nipu orang. Birthday kan? Kedak lah ni. Amal 82 birthday lagi. Lepas tu kita doa lah panjang umurnya. Kedak lah ni. Cerita dia. Tak boleh. Jangan kita doa panjang umur bagi orang yang melakukan akan maksiat. Kalau kita doa supaya dia berubah, Allah Ta'ala beri petunjuk, ada apa? Sebab tu kita bila tengok dia orang fasik, kita doa supaya Allah Ta'ala buka hati dia.
Dan kita hampirkan diri kita kepada dia, kita nasihat dia. Nampak? Dan diiringi dengan doa. Ada apa? Ni kita tak tegur pun dia maksiat. Kita doa supaya panjang umur pula. Jangan. Maka orang yang zalim yang fasik, sayugianya sepatutnya. Sepatutnya bahawa dicela akan dia. Kita cela supaya dia sedar. Apa lagi? Supaya kurang gemanya pada zalim dan fasik itu. Ni sokong macam. Jack macam. Jangan jack, jangan sokong ni. Apa yang dia buat tu. Kita cela ke dia. Sehingga dia sedar. Biar dia tak sedar ngejuk pun, dia berubah sikit-sikit. Okey. Itu. Dan ada pun yang dipuji. Maka salah satu daripada dua kebinasaan. Ini kita tukar baru pula ni. Masuk hak kebinasaan yang kata kenang kebinasaan baru ni. Ingat lagi. Maka 4 bagi yang memuji. Dan 2 bagi yang dipuji. Okey, kita tengok yang dipuji pula. Habis dah yang memuji tu. Lidah kita puji orang ni habis dah. 4 kebinasaan tu. Okey, kita tengok ni pula. Masuk hak baru. Dan ada pun yang dipuji. Kita puji orang. Dan orang tu yang menerima pujian tu. Dan ada pun yang dipuji. Maka salah satu daripada 2 kebinasaannya. Bahawa terjadi padanya takabur dan ujub. Tahu. Jadi bila kita puji dia doa lalu. Dia jadi sombong. Angkuh. Nampak? Kita puji sangat. Mu hebat. Mu tak tinggal sejik. Dulu sekali mu. Kita puji doa lalu. Sehingga dia rasa dia hebat pada orang lain. Akulah hebat. Dan dia timbul ujub pula. Dia boleh berulang balik buat baik tu. Dengan kekuatan diri dia. Bukan dengan pertolongan Allah. Ini bahaya. Sebab tu kalau kita sayang ke sayang-sayang kita. Jangan kita puji dia doa lalu. Puji tak salah. Tapi jangan doa. Orang Terengganu kata doa. Doa ni maksud dia. Benda. Lebih lajak. Melampau lah. Cakap Terengganu. Doa. Orang Arab kata benda bid'ah. Apa lagi ni? Kita jangan puji. Nabi tak puji doa-doa lalu. Betul ni? Orang soleh tak puji orang doa lalu sebab dia tahu. Kebinasaan bagi yang dipuji itu. Ni kita jek sungguh-sungguh. Dah sekadar sudah. Maka dia kata. Maka salah satu daripada 2 kebinasaannya bahawa terjadi padanya takabur dan ujub. Sedangkan kita ngaji dah. Sifat takabur, sifat ujub ni. Sifat ni sifat yang dicela oleh syarak. Jadi kalau kita sayang ke saing kita. Jangan puji sebab menyebabkan dia masuk neraka Allah. Jadi takabur. Jangan. Jangan puji. Puji sekadar. Biar betul kita puji itu ikhlas. Dalam hati kita sungguh. Jangan reka-reka bab pujian ni. Jangan reka-reka. Jangan. Dengan apa yang kita lihat dan hati kita tengok. Kita pujilah. Tak salah nak puji. Tapi sekadar. Jangan nebeng dan jangan kita puji benda yang tak jelas. Boleh? Okey. Maka dia kata kerana inilah bersabda Nabi SAW. Nabi bersabda. Qata'ta unuqa sahibika. Artinya telah memotong engkau akan leher engkau. Telah memotong engkau akan leher engkau. Leher kawan engkau itu. Okey. Habis itu. Maka kita potong leher kawan kita. Ya Allah. Nampak lagi? Mati kerah dia kalau kita potong. Umpama dia lagu tu. Jangan kita puji doa lalu. Dan yang kedua bahawa sukacita ia dengan dia. Maka lemah ia daripada mengerjakan ibadah. Dan redha ia daripada dirinya. Jangan kita puji. Sehingga dia merasa dia tu hebat. Suka. Lepas tu malah nak buat kebajikan. Itu punca dia. Dia rasa dia hebat dah. Molek dah. Ada benda. Ada kalanya kita ni hari ni. Sebab tu bila Allah, orang kenal Allah ni. Bila Allah kasih ke dia. Dia merasai diri dia tu. Tak pernah cukup. Tak pernah cukup. Maksudnya fakir terhadap Allah.
Ibadat yang dia buat tu banyak makna hebat dah. Tapi dia rasa dialah yang paling sedikit. Nampak? Tapi kalau orang tak kenal Allah, hati masih celaru, kita kata puji dia bagus, baik dah. Dia rasa dia baik dah, padang dah dia buat. Jadi tak tambah dah. Macam kita hari ni lah. Kita rasa kita semayang dah, kita zikir dah. Sebab tu tak tambah zikir kita. Sebab kita rasa molek dah. Padang dah ni, syurga dah aku ni. Tak tambah. Sedekah dah pun dah sehari. Orang pun kata, oh mu bagus dah, comel dah, sedekah hari-hari dah. Molek dah tu. Jadi, dia berasa dia tu molek dah, baik dah. Maka tak bertambah kebaikan dia. Betul ni? Ini sebab-sebab pujian yang membinasakan orang yang dipuji tu. Sedangkan orang mukmin ni sentiasa fakir terhadap Allah. Ni, walaupun dia hebat mana, dia sentiasa fakir. Contoh kita tengok orang yang paling hebat selepas Nabi kita siapa dia? Abu Bakar. Rasul kata hebat, dia jamin surga dah dia tu. Tapi masih merasai fakir. Tak cukup dengan ketaatan ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita berasa kita molek dah, cukup dah. Jangan biar ada sikit pun. Kalau buat fitih tak apa. Hamba dah apa dah, puasa saga je, lepas mati. Ada apa tu? Hak tu dipuji oleh syarak. Padang hak tu. Jadi kalau hak dunia ni tak pernah cukup tau. Dia panggil fakir dunia. Nampak? Kena pakai akhirat kita. Akhirat dah apa, tak pernah cukup. Orang tengok kita kata hebat dah kita, ilmu banyak, ibadah kuat. Tapi kita rasa kita masih orang yang paling sedikit. Nak rasa gitu. Baru kita boleh maju. Bak akhirat dia kena gitu. Bak dunia kita kata cukup dah. Tak apa. Ni kita dah dunia dah cukup, akhirat molek dah. Padang dah. Betul tak? Ya dah apa? Kita masih madah dah. Aku mayang tak tinggal dah. Dah apa tu? Jadi kita lara. Betul tak? Aku mayang dah Zohor. Dah apa dah. Lepas tu Zohor kasar tu, popek-popek tak tahu benda dah. Apa lagi tengok TikTok, tengok Facebook, komen situ, komen sini. Mana kemajuan? Kita tak ada lah sebab kita rasa cukup dah. Itu salah. Jangan puji sehingga melemahkan orang untuk menambahkan ibadah dia. Sedangkan Nabi suruh kita doa, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa mutiara untuk itu. Faham? Ni mada ke kita kata cukup dah. Jangan. Jangan. Tahu. Maka jadi lemah daripada mengerjakan ibadah dan redha ia daripada dirinya. Dia pasal dia cukup oleh dah. Jangan puji siapa menyebabkan lagu tu. Patut kita bina dia supaya dia makin kuat, makin kuat, makin kuat. Jangan kita kata padang dah. Jangan kata gitu. Bak akhirat jangan kata padang dah. Kita kena tolak dia biar dia makin hebat, makin tinggi mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah suruh kita berebut menjadi orang yang paling terbaik di sisi Allah. Kita kena berebut, nak tinggi sekali. Itu sifat orang mukmin. Dan orang mukmin tak ada kata tak apa dah, ada. Dia nak paling teratas. Ahsanu amala. Apa lagi? Siapa yang terlebih baik. Di kalangan hamba-hamba Allah ni. Jadi kita nak yang terbaik. Jadi kita berebut. Itu sifat. Sifat orang mukmin lah. Sifat orang yang yakin dengan adanya hari akhirat. Orang yakin dengan Allah, dia berebut sama. Nak mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita rasa padang dah. Sahabat-sahabat, tak ada benda lain dia nak. Dia nak bersama dengan Rasulullah. Selagi dia boleh dapat Rasulullah, selagi tu dia bersungguh-sungguh. Cari nak yang tertinggi sekali. Lemahnya umat Islam ini kata, hamba dah apa janji masuk surga je. Biar dah duduk dengan Nabi pun. Sedap mu cakap. Orang yang hati bersih tak cakap gitu. Betul ni? Bersama dengan Nabi, nikmat yang tidak ada tandingan dia, nikmat dia. Nampak dah kita cakap sebab kita tak nampak sebenarnya akhirat ni. Sebab tu kita bisa cakap gitu. Betul? Contoh contoh mudah. Benda dunia kita nampak kan? Benda dunia. Ada tak orang kata gini? Hamba dah apa dah, boleh kereta wira pun. Biar ada di BMW pun. Ada tak kita kata gitu? Tak ada.
Bila peluang untuk dapat BMW ada di depan mata, kita akan rebut benda tu. Betul tak? Kalau tak ada depan mata pun kita cari jalan macam mana nak dapat. Betul? Itu dunia. Tapi akhirat Allah janji. Tapi kita tak nampak. Janji Allah tu kita tak nampak. Sebab tu kita kata aku masuk syurga tak apa dah. Hak paling malang sekali dia kata kena. Aku masuk neraka dulu tak apa. Janji masuk syurga kau. Allah. Allah Muhammad. Orang ke plastik meng ni. Betul ni? Ke tak? Ni sebab kita tak nampak sebenarnya. Iman kita tak nampak. Inilah kita nak mengaji kitab penawar bagi hati, nak ubah hati kita lah. Bila hati kita bersih, dah kita akan yakin akhirat. Nah, macam mana kita nak yakin? Ni nak jaga ni. Kita hari ni tak nampak akhirat. Dah, bukan zaman kita jaga. Zaman Nabi pun, dah, orang yang hidup sezaman dengan Nabi. Nah, kalau dah buta hati, tak nampak, Nabi sendiri khabar pun tak dengar. Ni bahaya penyakit ni. Nyakit tak nampak akhirat ni, tak beriman dengan akhirat ni, bukan nyakit zaman kita. Kita Nabi tak ada. Ni Nabi sendiri nasihat, tak dengar kau. Ada satu cerita nak cerita. Tak, ada kehebatan sahabat. Nama dia Abu Dahdah. Bukan Abu Dadah. Sebut molek Dah. Bukan Dahdah. Sahabat Nabi. Tak cerita hebat dia. Orang yang yakin adanya akhirat. Okey ni, sahabat yang dah diasuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari ada anak yatim, dia nak buat pagar rumah dia. Jadi ada jiran dia tu, dia ada pokok kurma kan. Dia pun minta lah dengan jiran dia tu. Boleh tak aku nak minta pokok kurma sepohong? Tak, aku nak siap pagar aku. Faham ni? Dia dak wi tangga pagar. Tengok. Dak wi. Sayang kan? Dia sayang khema, pokok khema. Orang Arab ni khema ni mahal lah bagi dia. Betul? Tak beri setara pagar. Patut anak yatim ni minta lagu mana? Dia kata, aku bayar lah. Tak nampak kau. Tambah juga. Sebab dia terhijab dengan akhirat. Tak nampak pahala akhirat. Kalau dia beri sepohong tu, besar mana pahala. Kita memudahkan jiran kita, Allah memudahkan kita di akhirat kan? Dakwi. Sebab apa? Sebab itu tak nampak akhirat. Betul ni? Maka, lalu anak yatim ni pergi mengadu ke Nabi. Kata, ya Rasulullah, aku mengadu kepada jiran, aku nak minta dengan dia saja dakwi, aku minta beli pun dia tak beri. Aku nak cukup. Pagar aku ni. Lalu, Nabi panggil sahabat tu. Mari. Nabi pun, betul ke? Dah anak yatim ni minta beli dengan mumpung mu tak bagi. Ya Rasulullah, aku tak bagi. Dia sayang kau kurma dia. Lepas tu Rasulullah kata, nak dah aku tawar kamu. Satu pokok kurma yang memberi kepada anak yatim ni, Allah ganti satu pokok kurma di syurga. Satu pokok kurma di syurga. Kamu nak tanyalah orang bangun padung sokmo. Apa dia gitu? Bangun tuan muda. Nak tanya pokok kurma di dunia dengan pokok kurma di akhirat mana baik? Baik. Akhirat kan? Kehidupan di dunia dengan kehidupan akhirat mana baik? Baik kehidupan di akhirat. Rasulullah tahu pokok kurma di syurga. Dia kata ditambah kau. Allahumma salli ala Muhammad. Inilah bila hati kita gelap. Jadi tak pelik lah hari ni. Ustaz duk royak Quran, duk khabar pahala syurga, sedekah syurga kedekut macam. Betul ni? Nampak? Punca mana? Ni sebab kita tak yakin adanya hari akhirat. Ni kita tempat nak cuci hati ni. Kalau hati kita bersih insya-Allah, kita akan yakinnya. Okey. Maka Nabi dia royak ni dia tambah. Lepas tu terdengar kepada sahabat Nabi yang kata Abu Dahdah tadi. Abu Dahdah dengar. Oh gitu. Tak apa dia tu. Okey. Dia rekaskan cerita, dia pergi kepada tuang kurma tadi. Dia kata, nak tak? Kalau mu jual kaku, mu wi kaku pokok kurma ni sebatang untuk anak yatim ni. Dia kata, untuk anak yatim ni sebatang, aku beri kamu kebun kurma aku. Mu kenal kurma aku kan? Ya, dia kata, kau kenal. Pokok kurma dia ada 600 batang. 600 batang. Jadi bila dunia dia nampak lalu. Betul atau tidak ni?
Setuju tak? Ya kata setuju. Setuju selalu. Nabi kata satu pokok di syurga tak mau. Tapi bila Abu Dahdah ni kabur dia, aku gati ke mun 900 batang pokok khema aku, kebun aku khema. Munak tak? Nak lalu. Sebab dunia ni barang nampak. Ini perlu pada iman. Cek diri kita. Di mana iman kita hari ni? Sebab apa yang kita payah dengan nak taat hak Allah suruh tu? Janji Allah itu kita tak yakin. Macam mana kita nak mati ni? Cek diri kita dah. Cek diri kita. Ini zaman sahabat. Nabi sendiri yang tawarkan. Tapi bila hati tu gelap, tak yakin, tak bagi. Ini bahayanya dunia. Dunia kita nampak kan? Sebab tu akhirat ni, dia perlu pada iman. Keyakinan kita adanya hari akhirat. Maka dia sanggup. Okey, beres. Maka Abu Dahdah ni, dia sahabat Nabi. Lagu mana Nabi bimbing dia sehingga dia yakin. Sedangkan dia tahu. Bila dia jual, dia beli kebun dia tu 600 batang tu dengan rumah-rumah. Tak ada dah tanah dia nak duduk di mana. Nampak? Tapi dia yakin sebab dia dengar Nabi kata. Yakin hak Nabi khabar. Maka dia balik rumah dia khabar ke bini dia yang kemas-kemas barang, packing-packing barang kita temar. Tak ada tempat hingga dah. Nak pergi mana? Dah. Bini kata, dah apa bang? Nak semua. Abang dah tukar dengan satu pokok kurma di syurga. Apa lagi? Maka Nabi kata, dah 600 pokok di syurga pula. Tengok. Lepas tu balik kabur ke bini. Kalau bini kita agak-agak, dia kata ngamuk. Tapi bukan bangun tuan muda lah. Bangun tuan muda tak ngamuk belaka dah ni. Sebab ngaji belaka dah ni. Yes macam lah. InsyaAllah tak ngamuk bangun tuan muda. Sebab kita ngaji dah kitab menawar bagi hati. Dah. Bini. Yes lah. Apa yang suami buat. Benda yang terbaik untuk akhirat. Tak ada apa-apa. Dah tak apa bang. Kemas-kemas barang kita keluar. Sebab akhirat itu abadi. Dunia ni hanya sementara. Itu iman yang dibentuk oleh Nabi SAW. Cek diri kita hari ni. Sebab apa kita malah dengan akhirat ni? Sebab kita tak yakin dengan akhirat. Ini masalah iman semata-mata. Keyakinan kita kepada Allah. Inilah cerita. Maka tujuan kita mengaji ilmu tasawuf ni, macam kita wayak semua dah, penawar bagi hati ni sebab nak rawat hati kita. Maka kita tak yakin akhirat tu sebab hati kita terhijab. Betul ni? Masalah ada. Bila hati kita bersih, insya-Allah kita akan yakin adanya hari akhirat. Maka ni, itu cerita. Okey. Habis itu. Adapun jika sejahtera yang memuji dan yang dipuji daripada kebinasaan, maka tiada dilarang memuji itu. Dan kalau kita puji itu, orang yang memuji pun tak ada mudarat, orang yang dipuji pun tak mudarat, silakan. Tak ada masalah. Boleh puji. Okey. Bukan dilarang puji siapa tak dipuji tu, bukan begitu. Okey. Macam kita puji bini kita, tak salah pun. Setakat ni yang orang puan yang terbaik yang abang pernah tengok. Kita kata. Apa lagi? Kita kata tu sebab kita tengok baik sungguh. Betul tak? Bila kita kata tu dia kau semangat tak? Nak bagi kau baik. Nak abang aku sayang dengan perangai aku gini. Aku nak buat baik lagi lah. Kau sayang lagi kau. Tak nikah dua kau. Faham tak lagi? Betul tak? Orang puan tak cerdik. Dia buat perangai tak molek. Lepas tu, dia nak suruh untuk lelaki yang nikah seorang. Betul tak? Maka tak salah puji. Bini puji kita tak salah. Tu. Maka puji yang tidak membinasakan. Tak apa. Jangan puji nebeng. Bini tak letung. Dia kata macam gebulang purnama. Hot tu nebeng. Kau serabut ada. Bini kata datang puji benda ni. Betul tak? Ya ke tak ni? Puji biar berpatutan. Sekadar ada ke orang puji doa lalu. Ingat bini tak erti. Bini tak mabuk pergi kuda pun. Bang, kita puji sampai melangit. Kan kita sedar siapa diri kita. Betul ni? Kan kita tengok cermin hari-hari. Kita tengok cermin hari-hari. Apa tengok cermin tak? Tengok tak? Dan kita tengok kita kenal muka kita ke ni. Atau tu lelaki kita puji boleh lebih-lebih. Kita kata ada benda. Faham lagi? Betul tak? Jangan.
Kita puji apa yang kita lihat. Betul? Sekadar. Tak ada masalah. Jadi, jangan nebeng sangat. Okay. Maka dia kata tak ada apa dah. Tak ada apa. Maka tiada dilarang memuji itu, bahkan terkadang adalah ia sunnah. Jadi sunnah. Nak suruh bini kita kau molek lagi. Apa? Lepas tu bini kita puji, kita nak suruh kita kau comel lagi. Perangai. Molek tak ada masalah. Kadang-kadang sunnah dapat pahala. Tu dia. Mana dalil dia? Kita tengok dalil. Ada dalil. Puji yang dibenarkan. Sabda Nabi SAW. Okay. Lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alimin la rajah. Artinya, jika ditimbang iman Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan iman sekalian alim, nescaya lebih berat ia. Maksud sekalian orang alim, kalau ditimbang dengan iman Abu Bakar, berat iman Abu Bakar lagi. Ya Allah, hebat Abu Bakar ni. Okey, aku nak tanyalah. Orang bangga tuan muda, di mana hebatnya Abu Bakar? Kehebatan Abu Bakar. Lebih sekali dia tu. Sehingga dia digelar As-Siddiq. Yang banyak membenar. Maksud dia membenar belaka orang Nabi khabar. Tak ada satu pun tak benar. Kata Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri katakan Abu Bakar ni hebat dia. Sehingga dia di sisi Rasulullah sampai setinggi itu. Bukan kuat pada tahajudnya. Bukan kuat pada proses sunatnya. Pada zikirnya. Bukan. Kuat dia mana? Kuat dia kerana iman dia yakin sungguh apa janji Allah. Sehingga dia infak semua harta dia. Itu Abu Bakar. Hebat dia. Jadi kita nak faham. Keimanan yang kuat sebenarnya duduk pada infak. Sebab manusia ni hak paling dia sayang sekali adalah harta. Dia nak pergi tau. Semaya sunat kita rajin. Tahajud kita sanggup bangun. Betul ni? Tapi untuk keluarkan harta, ketuk tangan. Betul ke tak? Itulah. Maka ni kita nak sedar. Itu hebatnya. Sebab apa Abu Bakar ni suka tolong orang miskin, tolong orang susah. Itu perangai dia. Nabi gitu perangai, dia begitulah Abu Bakar. Dia nak tiru Nabi belaka. Itu sifat Abu Bakar. Inilah benda. Sebab tu Abu Bakar, lepas sembahyang hak wajib, dia gimana? Kita lepas sembahyang wajib, kita zikir, kita apa. Ke ni? Dia dah. Lepas sembahyang wajib, terus dia keluar. Dia cari siapa orang miskin, dia tolong. Orang yang tak mampu untuk menguruskan diri, dia tolong dulu. Tolong kemah rumah seorang tu, tolong masak, tolong sediakan makanan. Baru dia keluar. Itu Abu Bakar. Sebab, melepaskan hajat orang ni, melepaskan kesempitan orang, menyempurnakan hajat orang ni lebih besar daripada ibadah yang kita buat. Sebab tu Nabi kata, aku lebih keluar mencari orang susah, orang miskin, dan menyampaikan hajatnya daripada aku beribadah di masjid aku selama 1 bulan. Masjid Nabi. Kalau kita sembahyang di masjid Nabi, berapa pahala? Betul ni? Tapi Nabi kata, lebih aku suka, pergi tolong orang susah lagi. Ini kita nak sedar. Itu yang Nabi ajar. Sebab tu kita kena faham agama ni. Sebab itulah hijab kita hari ni, yang hati kita gelap hari ni sebab apa? Cinta dunia. Nombor 1. Tak ada dah. Kepala bagi kejahatan adalah cinta dunia. Siapa boleh singkirkan dunia daripada hati dia, dia akan khusyuk sembahyang. Dia akan nikmat dalam hidup dia. Nampak? Maka ni besar sekali. Itu benda ni. Ni kita nak faham. Bukan senang. Sebab Abu Bakar, hebat dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ditimbang iman dia, berat hak dia. Betul? Inilah Abu Bakar, dia yakin sungguh. Apa yang Nabi khabar tu cukup-cukup dia yakin. Tak sebagaimana kita baca kisah Isra' Mi'raj kan. Sehingga Abu Bakar katakan, jika aku lihat dinding ini putih. Tapi Nabi kata hitam. Maka aku akan kata hitam. Tak kata putih. Walaupun aku tengok putih. Tengok. Percaya dia ke Nabi sampai setara tu. Sebab tu dia sanggup amal segala-galanya. Apa yang Nabi khabar. Tengok, selepas wafatnya Nabi, Abu Bakar pergi jumpa siapa? Jumpa Aisyah kan, anak dia. Aisyah, apa lagi yang Nabi buat, aku tak buat.
Dia takut tinggal hak Nabi buat. Tengok iman dia. Hebat tak dia? Sebab dia yakin sungguh adanya hari akhirat. Ini iman dia. Sebab tu dia sanggup berkorban apa saja. Itu dia. Maka inilah. Ini pengajaran bagi kita berlaku. Sebab tu bila kita baca kisah-kisah para sahabat adalah petunjuk bagi kita. Kalau kita nak jadi terbaik, ikutlah. Okey. Maka diriwayatkan oleh Al-Baihaqi sebagai hadis mauquf di atas Umar radhiyallahu anhu. Kalau kita ngaji hadis dipanggil mauquf ni, hadis itu terhenti setakat sahabat. Dapat ke Nabi. Dia gitu. Tu. Maka yang jelasnya ulama kata Sayyidina Umar. Sayyidina Umar yang kata. Okey, yang puji. Okey, habis itu. Dan bersabda Nabi SAW lagi. Kita tengok dalil-dalil. Kita bincang banyak dah kan. Laulam ub'as labu'ista ya Umar. Jika tiada dibangkitkan akan daku jadi pesuruh, nescaya dibangkitkan akan dikau hai Umar. Tu. Ni maka pujian bagi Umar. Dah kalau tak ada Nabi dah. Lepas Rasulullah ke Umar lah. Dah kalau Nabi Muhammad ni dah jadi Nabi, Umar lah. Hebat. Apa lagi? Itu pujian bagi Umar. Tu. Tengok akhlak Umar pula. Lagu mana? Perangai Umar. Dia pemisah antara hak dan batil. Dia tak ada tengok kebatilan. Itu hebat dari segi Sayyidina Umar. Tu ni. Tu. Sayyidina Umar. Maka ni pujian bagi Umar. Tak salah. Ni dalil-dalil puji yang tak salah. Tu dia. Okey. Maka Nabi memuji Umar. Nabi dia puji ni, Nabi tahu seseorang yang dipuji kan. Maka tak salah. Nabi puji satu. Dah. Lepas tu Nabi puji Umar tu, adakah Umar menjadi sombong? Dah. Makin tawaduk. Itu sifat orang mukmin. Bila dipuji, dia makin rendah diri. Sebab apa rendah diri? Nak tanya sekali. Sebab tu orang kenal Allah, orang makrifat ni. Kita puji dia tak rosak dia. Kita puji sebab apa dia tak rosak? Nak tanya sepatutnya. Kalau orang ngaji hikam, dia akan faham situ. Sebab apa para arifin, salikin ni, kita puji dia tak rosak dia. Sebab apa? Sebab bila kita puji dia, dia memulang pujian itu kepada Allah. Sebab dia menilik diri dia fakir. Maka dia tidak memiliki apa-apa pun. Maka bila orang puji dia, dia pulang kepada Allah. Aku tidak memiliki apa-apa. Betul ni? Maka tak ada sombong. Maka makin tawaduk. Itu hebatnya. Tu. Maka orang makrifat ni kita puji dia tak salah. Sebab dia makin tawaduk. Maka Umar puji Abu Bakar. Makin tawaduk Abu Bakar. Nabi puji Umar. Makin tawaduk Umar tu. Tapi kalau kita orang awam jangan main-main. Bila puji kita jadi hebat. Itu salah. Itu salah. Sebab tu bila kita ngaji banyak sikit, kita akan faham. Oh, sininya ya. Sebab tu kata ilmu ni, kita memerlukan beberapa tingkatan lagi. Banyak lagi ilmu yang perlu kita belajar. Untuk kita faham satu demi satu. Baru kita tak terbabah dalam kita nak balik kepada Allah. Sebab tu jangan berasa kita alim dah. Banyak lagi yang kita tak tahu. Nampak lagi ni? Berapa ramai orang yang berjaga malam, berpuasa, berhaji, masuk neraka. Kat mana silap dia? Ni nak tahulah. Inilah benda dia. Waktu Imam Malik nangis. Dia menangis. Dia takut hak yang disebut orang alim, orang apa ni masuk neraka tu takut. Dia termasuk waktu. Dan sedangkan Allah dia alim setara mana dah. Ani nak cerita orang alim ni, dia sentiasa tawaduk. Ini sifat dia. Sebab tu kena baca banyak sikit kisah salafus soleh apa sebab. Baru kita ukur dengan kita, orang Terengganu panggil kelur dok dengar. Kelur dok dengar. Jauhnya kita dengar mereka-mereka. Macam mana hati mereka boleh sampai setara tu? Sedangkan dengan alim, dengan marak, dengan hebatnya, masih rasa kerdil di depan Allah, masih rasa fakir terhadap Allah. Masih rasa dialah yang tidak baik. Allahumma salli ala Muhammad. Maka hati apa yang ada pada diri dia? Inilah hati yang sentiasa fakir terhadap Allah. Inilah kemuncak pengajian ilmu tasawuf. Kalau orang tanya kita kemuncak ilmu tasawuf mana kak? Dah berjumpa kefakiran diri kita. Sebenar-benar diri kita adalah fakir. Itu. Cari kefakiran kita. Lagi tak jumpa diri kita yang penuh dengan kefakiran, carilah, zikirlah, cuci hatilah. Lagu mana tak kira. Sehingga jumpa diri yang sebenar-benar fakir.
Maka diri itulah yang sentiasa berhajat kepada Allah. Nampak? Nak cari diri itu. Kalau belajar ilmu tasawuf. Lagi tak jumpa diri itu, kita akan sombong. Ada macam-macam lah. Maka ni tujuan kita ngaji ilmu tasawuf. Nak cari diri itu. Tu. Mana ni? Okey. Diriwayatkan oleh Mas'ud ada Rami. Pada Musnad Al-Firdaus dan adalah hadis munkar dan yang ma'ruf. Adalah hadis Ubaidah bin Amir radhiyallahu anhu. Kalau tengah hadis ada orang ni kata munkar, ada yang baca riwayat lain pula, ada kata molek. Tu. Okey. Maka dia kata sekiranya ada nabi selepasku, dia adalah Umar bin Al-Khattab. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan menghasankannya. Okey, itu dalil. Habis. Nak perhabis panjang lagi. Aku nak perhabis je ni. Nak? Dalil-dalil je ni. Sikit lagi tau. Kalau nak perhabis, kita perhabis lah. Nak? Boleh? Sebab kita faham dah kan lagu mana loba ni. Cuma ni dalil-dalil yang dikemukakan je. Kita tengok dalil je. Okey, insya-Allah. Dan sesungguhnya telah memuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan banyak daripada sahabat. Maksud Rasulullah puji banyak sahabat. Nampak ni? Kerana mengetahui akan bahawasanya yang demikian itu menambah ia pada rajin mereka itu. Rasulullah dia puji sahabat, dia tahu sahabat. Kadar mana sahabat. Betul? Itu Rasulullah. Kita nak puji orang, kita tak tahu pun. Betul ni? Tak tahu. Sebab tu bila kita tak tahu, jangan puji. Apa? Jangan puji. Takut kita salah puji. Kita jaga kita ni. Nombor satu sekali kita orang mukmin ni, kita kena jaga kita dulu sebelum jaga orang. Betul? Kita jaga, kita rawat. Sebab tu para salik, kalau orang ilmu tasawuf, daripada orang awam, dia pergi pada salik kan. Okey, orang salik ni, orang yang sedang menuju kepada Allah. Maksudnya dia jaga diri dia je. Dia jaga di hati dia sahaja. Tu. Maka kalau kita memuji orang menyebabkan kita binasa, tak payah pujilah. Apa lagi ni? Jangan. Lah. Kecuali orang tak pistol sini. Puji. Mudah puji jaga. Apa lagi? Tahu. Salahnya kita dilantik menjadi pengurusi majlis. Contoh. Itu terpaksa. Nampak? Kena puji tak? Hak kita nak silakan ni. Dipersilakan Al-Fadil. Saudara-saudara. Al-Mukarram. Padang kita hari ni. Padang hari ni. Kita nak tak mau puji. Orang lain puji belakang kan. Ajak menjadi pengurusi majlis. Biasalah. Betul. Tapi bila kita ngaji, kita puji kerana terpaksa. Sekadar je lah. Jangan lebih lah. Orang lain sampai dia puji melebih tau. Kita jangan. Yang dihormati, yang dihargai, yang dimuliakan. Datuk, Tan Sri. Jangan buat gitu. Komang pandai itu. Kita orang ngaji ni kan. Tapi dah kerana kita terpaksa sebab jadi pengurusi majlis hari tu, kita cuma puji sekadar sahaja. Boleh? Ni nak ikut orang juga. Siapa panjang ni puji saja. Kalau buat karangan 2 rakaat. Puji saja. Betul tak lari ni jadi pengurusi? Ya tak ni? Jangan buat gitu dah. Cikgu-cikgu apa serba tu ada rajin jadi pengurusi kan majlis. Tak? Sekolah. Betul tak? Kita jangan puji banyak sangat. Betul tak? Salah tu. Jangan. Sekadar. Dia panggil tu puji kerana terpaksa. Puji kerana terpaksa kerana sebab kita dilantik menjadi pengurusi majlis. Okey, maka kita terpaksa lah. Tapi jangan lebih sangat. Jangan. Jaga diri kita. Siapa panjang ni, siapa puji yang. Betul? Yang paling saya kasihi. Kasih kedok tak tahu. Betul tak? Jagalah. Nak nutup lah ni. Jagalah mulut kita, lidah kita tu. Jangan menyebabkan pujian kita itu membinasakan kita. Menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena jaga hak tu. Nak habis lah ni. Maka dia kata, tiada menjadikan ia akan mereka itu membesarkan diri dan wujud. Tak. Sahabat Nabi puji tak. Dia makin tawaduk. Makin rendah diri. Nangis ada. Tak. Imam Malik. Orang puji dia kena. Tak. Orang puji dia kata kena. Tak. Jika mu tahu aku ni lagu mana. Nescaya mu ambil pasir. Mu takau atas kepala aku. Tak. Tu. Rendahnya. Dia itu ulama-ulama besar-besar tu. Tak. Kalau hak besar, hak dekat sungguh dengan Allah. Tak kita cium tangan dia, kita peluk dia, dia nangis dalam. Kita tak sedar dia nangis. Ya Allah, manusia memuliakan aku.
Nampak lagi? Dia tak tahu siapakah aku di sisimu. Betul ni? Nangis je. Tapi kita tengok dia biasa je kan? Nah, dah orang memuliakan dia. Dia tak minta pun cium tangan dia, peluk dia. Tapi dah anak murid pasal dia dah. Nah, sebab dia tengok guru ni ilmu dia menyedarkan dia. Betul ni? Nak balas tangan. Nak balas tak mampu nak balas. Nah, dia memuliakan je lah. Nah, tapi guru tu tak suka pun dimuliakan. Betul? Dia sedar dia di sisi Allah. Sebab kita tahu kita dengan Allah ni kan. Sebab para arifin ni dia makin rasa jauh dengan Allah. Sebab tu tanda Allah kasih kita ni. Nah, kita rasa makin jauh dengan Allah. Allah kasih tu. Kalau tanda Allah benci kita, kita rasa kita makin dekat dengan Allah. Ya tu. Balik. Yang main-main. Sebab tu sahabat puji secara mana pun. Dia makin tawaduk. Makin rendah diri. Itu. Ini hati orang yang bersih. Okey. Maka tak salah. Maka Nabi dia puji sahabat, dia tahulah. Dan Nabi puji itu memang betul sungguh. Dan layak dipuji pun. Dan sayugianya bagi mereka yang dipuji bahawa mengamat-amati. Ia pada kesudahan yang ditakuti kerana terkadang ada kala seorang itu baik. Tetapi kesudahannya jahat. Kena amat pakti molek, tengok molek. Jangan puji Nabi sangat. Kita tahu ada kalanya molek je nampak tu kita yang jahat. Betul tak? Kena ni. Itu Islam ajar ni sederhana sokmo. Jangan melampau lah kita. Puji-pujilah. Jangan lebay sangat. Macam kita sayang ke bini kita kau. Jangan sayang lebay sangat. Mungkin kita sayang doa lalu. Kayak gini dia lah orang yang paling kita becinya. Betul? Jangan beci doa lalu. Sampai bayang pun tak boleh tengok. Mungkin dia orang yang kita kasih akhir kayak gini. Itu kita ni sederhana. Kita sayang gitu juga ulama ajar. Betul ni? Janganlah kita sayang baik ke sayang kita sampai baik aja. Betul ni? Jangan kita beci-beci sangat. Jadi bersederhana. Gitu. Nak gitu. Okay. Jadi mudah kata kau, sayang kerana Allah, benci kerana Allah. Bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Sama lah. Itu dia. Ni bila kata sayang sangat. Bila balahnya kata, ke tak? Yang beci-beci sungguh pula. Habis hangus kek baik lama ni. Ni jangan buat gitu. Berpatut tang. Berpada-pada. Okey. Jagalah diri kita. Dan pada kebinasaan segala amal kebajikan. Dan bahawa ia ingat ia akan kejahatan dirinya. Itu muhasabahlah diri kita. Dan bahawa menzahirkan ia akan benci bagi puji itu. Serta benci akan dia dalam hatinya. Maksudnya kita jangan nampak enggak suka sangat orang puji kita. Dan ulama-ulama kan dia nak cium tangan dia. Tarik gitu. Gitulah. Maksud dia nak menceritakan, dia menzahirkan dia tak suka sangatlah disanjung, dipuji. Betul ni? Tapi dalam kita kena amal lah kita orang awam ni. Bahawa aku tak suka orang sanjung aku. Apa lagi? Tapi kerana keadaan-keadaan yang terpaksa, itulah. Itu dia. Ada Ulama ni, orang cium tangan dia, ada kali dia cium pula tangan dia. Dah tengok tak ulama sama ulama out. Sama-sama cium tangan. Itulah ni. Itulah bendanya. Masing-masing nak merendah diri. Betul? Aku rasa mualim pada aku merendah diri. Kau ni pun rasa gitu kau. Sambil-sambil merendah diri. Dia gitu jadi masing-masing jagalah. Dari kita ngaji, masing-masing jaga hati kita. Dengan ilmu yang kita ada. InsyaAllah selamat. Okey, mana lagi? Dang hari ni kita habis baca laju. Dan kepada ini menunjuki oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sabda lagi. Usuturaba fi wujuhil maddahin. Artinya genggam. Oleh kamu akan tanah dan lemparkan oleh kamu akan dia pada segala muka yang memuji. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau orang puji doa lalu kita ambil pasir, pekau muka dia. Jangan puji doa sangat. Pandai ni. Allah. Siapa out stesen kita. Dia puji. Betul tak? Jadi kalau doa lalu kita ambil pasir pekau lah. Jangan pekau ke batu pula. Pecah muka. Pekau ke pasir sudah. Tanda kita tak suka.
Nah, jangan puji sangat. Terjagalah. Ini diriwayatkan oleh Muslim dari hadis Al-Miqdad radhiyallahu anhu. Dan berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, tak kala dipuji akan dia. Lagu mana bila orang puji dia? Dia kata lagu mana? Allahumma ghafirli ma la ya'lamuna wa la tu'akhizni bima yaqulu waj'alni khairam mimma yazunnun. Artinya, hey Allah, ya Allah, ampuni olehmu bagiku akan barang yang tiada mengetahui mereka itu akan dia. Nah, ada jangan engkau ambil salah akan daku dengan sebab barang yang berkata mereka itu akan dia. Dan jadikan olehmu akan daku lebih baik daripada barang yang menyangka mereka itu akan dia. Allahumma salli ala Muhammad. Ada kalanya orang memuji kita ni tak tahu pun kita kelah mana. Dia sangka baik. Ada setengah sangka baik. Betul. Dia tak tahu perangai kita setara mana. Dah kita ustaz ke. Dah ngajar ke. Memang anak-anak buah ingat kita ni Allah. Dia ingat kita ni modek sangat lah. Ustaz tu. Nah, tapi ustaz tu kena sedia lah. Nah, ustaz ni sedia lah. Aku tak baik mana pun. Tapi orang puji aku kerana aku ngajar. Pada gini. Jadi kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, maafkanlah dosa aku, ya Allah. Orang kata aku puji aku tu, aku tak buat pun setara tu. Nampak? Kena? Ustaz lah yang terbaik, ustaz lah yang the best. Betul tak? Dok-dok dalam Facebook ni. Tengok komen. Amba dah baca terus komen. Amba dengar saya kabur je komen. Komen ke ustaz tu, ya Allah, macam ustaz tu Tok Wali besar. Betul tak? Tapi ustaz tu kena reti lah. Minta berampun kepada Allah. Ya Allah, dia puji aku, dia tak tahu pun aku ni gana. Betul ni? Kalau dia tahu, ya Allah. Dok ngaji dah dengan aku. Maknanya. Betul tak ni? Dah sungguh. Kita ni nak banding dengan ulama' dulu. Jauh. Dah ulama' dulu Imam Malik, Imam Syafi'i. Aling. Tapi masih tak sempurna juga. Apa tahu kita ni? Allahumma salli ala Muhammad. Dalam Facebook tu janganlah komen. Dok lalu sangat puji-puji. Siapa melambung no. Dah sampai ustaz jalan dok pijak terus atas tanah. Jangan buat gitu. Allahumma salli ala Muhammad. Jaga diri kita. Dan jaga ustaz yang kita sayang. Kalau kita sayang semua ustaz kita, jangan puji sangat-sangat. Faham ni? Tu Facebook Amba tak akan tengok. Ada sepulang dah tengok sekali orang komen. Kalau kita tengok pun berasa nak balas like sikit. Allah mata. Dalam sebulan sekali dah kok. Kamu dah cara budak-budak cara. Apa lagi? Dia cerita kamu gini-gini. Jangan dah kita sedia kita siapa. Kalau orang puji kita minta ampun kepada Allah. Mereka kata aku baik, ya Allah. Sedangkan mereka tak tahu pun aku baik. Padahal aku tak baik pun. Betul ni? Nah, dah kan dia duk berkata kita baik, ya Allah, buatlah aku jadi baik. Mana gini? Angkatlah aku menjadi baik. Betul ke sisimu, ya Allah. Ni Allahumma inni. Kita minta. Okey. Kita minta lah doa untuk kita. Tengok Sayyidina Ali minta gitu. Siapa Sayyidina Ali ni? Sahabat Nabi. Dijamin syurga. Pun masih minta ampun kepada Allah. Dah petah kita bukan sahabat. Tidak pernah dijamin syurga. Bukan wali pun. Maka bila orang puji kita, sedarlah kita siapa kita. Nampak? Biar orang puji kita tenang dalam hati. Ya Allah, puji aku, mu tak tahu aku kan. Apa lagi? Biar gitu. Betul kau? Kalau bini kita puji kita masa sebab dalam. Nah, kita tak pakai. Betul ni? Bini puji tu nak sedap kita. Nah, mungkin dia puji tu, dia nampak kebaikan yang ada pada kita sikit-sikit tu dia puji. Tapi kita dalam, kita kenal lah diri kita siapa. Betul ni? Gitulah biar kita rasa gitu. Jangan rasa bila orang puji kita masa hebat. Tak payah. Kita jaga diri kita. Jadi insya-Allah habis itu, habis jawabat lauba akan berkata-kata. Jadi insya-Allah kalau panjang umur lagi kita sambung bab yang ketiga pada menyatakan marah. Padang dah. Padang dah kan kita janji balik awal. Tengok. Anak amu masuk lalu dia tahu dah. Dia dengar, dia tahu ending ayah dia tu dia tahu. Dia tahu ending. Ayah aku nak habis ni. Mari. Mula. Insya-Allah lah. Sekejap lagi ayah habis Buah tak? Tak buah bagus. Tak boleh mari pula. Malang. Jadi bab yang ketiga pada menyatakan dia
marah. InsyaAllah. Doa-doa lah supaya panjang umur lagi, dimudahkan urusan insyaAllah. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam.